Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaran amin. Bermula dalil wajib ada iradah bagi Allah Ta'ala itu baharu alam. Dan firman Allah Ta'ala fa'alul lima yurida. Artinya Allah Ta'ala itu yang amat berbuat bagi barang yang ia kehendaki. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia dia pula ihsan daripada dia. Masih diberikan kebolehan kepada kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Allah takdirkan kita lahir daripada mak ayah kita Islam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kita dihukumkan Islam sebab mereka. Alhamdulillah. Dan dengan limpah kurnia Allah Ta'ala lagi pula ihsan dia di hidupkan kita dalam keadaan keluarga, masyarakat yang memudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Beri pada kita kesihatan, kepercayaan diri, kekuatan, keinginan, kehalubaan untuk terus nak belajar, menjunjung perintah Allah Ta'ala, untuk memahami, mengenali dia, mentauhidkan dia, dan seterusnya untuk hidup mengikut cara-cara dan tunjuk ajar yang telah ditunjuk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur dapat kita hadir pada pagi ini untuk meneruskan bacaan daripada kitab Rukun Iman. Bermula dalil wajib ada iradah. Kita nak sambung bab dalil. Kaedah berdalil untuk memantapkan kita. Dalil jalan untuk mengukuhkan, apa yang kita dok faham, khas kita dok bicara ni buat iradah, supaya benar-benar kita yakin, dapat jazam, iman sungguh memang Allah lah yang mempunyai iradah. Takkan ada apa berlaku ni melainkan semua di atas ketentuan dia. Kita di sebaliknya, kita tak semua apa yang berlaku dengan kehendak kita. Ada benda kita tak sangka berlaku. Bukan ada benda, banyak benda. Apatah lagi kalau lihat pada kita ni, sistem yang Allah Ta'ala bagi jadi kat batang tubuh kita, satu pun bukan dengan iradah kita. Ada bendanya berlaku tu dengan iftirari, dengan bukan kehendak kita. Bahkan dia memang daripada Allah Ta'ala semata. Tak ada campur tangan kita sedikit pun. Cuma kat kita ni, dengan apa kita dah belajar lepas, dengan sempurnanya Allah Ta'ala bagi kat kita quwah tu, nampak seolah kat kita ni ada ikhtiar kita sendiri, seolah-olah kita secara mutlak
seolah-olah dengan ayat itu, seolah-olah kita secara mutlaknya merancang, menentu, mengikhtiar, memikir, melaksana sampai nampak seolah-olah macam tu. Yang tu yang kita nak kena belajar ni, supaya kenal dan faham. Kalau tak boleh nak faham pun, hafal aja apa dulu. Dengan pelajaran apa kita duk belajar ni, pasal dah terbukti, dah nyata betul akidah yang kita duk belajar ni. Apa dia? Nak yakin bahawasanya apa yang berlaku pada kita ni tiada lain melainkan semua anugerah Allah. Allah yang tentu, semua dengan sabit dengan ilmu dia. Dan tiada apa yang berlaku kat kita satu detik ke satu ketika, melainkan semua ditentukan oleh Allah Ta'ala belaka. Okay. Jadi kita nak belajar pagi ni dalil. Okay, dah dalil, faham ketaan dalil lah. Tak dipanggil dalil melainkan sesuatu perkara yang menunjuk pada satu perkara yang lain. Itu adalah dalil. Tak dipanggil dalil melainkan perkara ni menunjukkan pada satu perkara yang lain. Itu dalil. Jadi bila dalil ke Allah Ta'ala ni, maksudnya khasnya dia sebut dalil akli ni, apa jalan untuk nak menunjukkan ke Allah Ta'ala? Apa dia yang boleh memahamkan kita ke Allah Ta'ala? Apakah sesuatu yang boleh menyebabkan akal kita boleh menerima prinsip sifat ni sabit ke Allah Ta'ala? Kaifiat itulah dipanggil dalil. Dalil ni dia memahamkan sesuatu daripada sesuatu yang lain, memahamkan satu perkara yang lain daripada satu perkara yang lain. Dua perkara yang berbeza. Satu perkara yang kita nampak, yang boleh tahu. Satu perkara lagi yang kita tak tahu, tapi kita boleh faham yang tak tahu, dengan hubung kaitkan benda yang tak tahu kepada, dengan hubung kaitkan benda yang kita tahu dengan yang kita tak tahu. Faham tak? Saya sebut apa tu? Hubung kaitkan dia, benda yang kita nampak dengan yang tak nampak. Yang kita nampak dengan tak nampak. Sebab ketuhanan memang paling besar abad tu. Allah, kita bukan nampak pun. Tapi dengan dalil ni, dengan kefahaman yang telah ditunjuk ajar oleh para ulama kita, kita punya nampak ke Allah Ta'ala tu, walaupun Allah tak boleh nampak. Kalau faham betul-betul berakidah ni, kita akan lebih nampak ke Allah Ta'ala daripada kita nampak kita. Bahkan kita nampak kita nampak lah, tapi nampak ada daif kita, fakir kita, miskin kita, lemahnya kita, mayatnya kita, tak adanya kita. Bahkan nampak lebih jelas lagi, Allah lah yang ada, Allah yang mengada, Allah yang mengurniakan sifat pada kita, beri pada kita anggota. Dia memberikan kuwah pula pada kita, dengan tu boleh menggerak, boleh membuat apa-apa yang kita ada kehendak. Nampak pun kehendak kita, perbuatan kita, semua kita boleh faham. Kata Allah yang beri tu, sampai lebih faham kepada Allah yang kita tak nampak, berdalilkan apa yang kita nampak. Kita nampak. Ini mahalnya dalil. Jadi dalil ni, tambah dalil akal macam ni, nak memahamkan ke Allah Ta'ala, yang tu yang kena kenal prinsip dan apa dah sebut, metodologi berfikir tu, kaifiat ta'akul berfikir tu, faham sungguh-sungguh tu, Masya Allah. Tak akan kita akan rasa, dan tak akan kita akan hidup harian ni, melainkan sentiasa duk zikir ke Allah Ta'ala, ingat ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal tak ada makhluk yang bukan ciptaan Allah. Tentulah Allah buat, dan untuk dia nak buat tentu ada iradah. Kita duk bercakap hukum akadah lah tu kan. Itulah dalil dia kata, wa dalil wajib ada iradah baharu alam. Bahasa kitab ni, kita kalau biasa mengaji, itulah bahasa yang dipakai, baru alam. Cuma pastikan dapat pencerahan macam mana baharu alam ni mendalilkan kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, hayat Allah, sama Allah, basar Allah, kalam Allah. Macam mana cara tu? Sekali lalu saya sebut cara lah tu. Khasnya dengan kita sebut iradat ni, kalau tengok kita kitab yang bicara bab dalil ni, selalunya
empat sifat yang kita bicara ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat ni selalunya dirangkum dengan satu dalil, kerana kalau ternafi satu daripadanya, daripada empat ni, nescaya tak ada alam ni. Jadi ada alam ni mendalilkan adanya pada Allah Ta'ala kudrat, iradat, ilmu, hayat. Empat sekali selalunya. Khasnya kitab saya sebut tu kitab Ummul Barahin. Ternafi satu, ternafi habis alam, adanya alam. Sedangkan alam ni ada. Tu dalil dia. Alam ni ada. Mestilah ada yang mengada. Yang mengada mesti ada kuasa. Yang mengada sebelum ada kuasa untuk buat, tentulah ada iradat. Ada iradat tu barulah dia dengan kuasa dia buat. Dan untuk ada iradah, takkan ada iradah melainkan sabit ilmu. Sabit ilmu itu yang kita akan jumpa nanti bab ilmu. Pasal mana ada orang akan ada iradah kalau tak ada ilmu. Tak ada ilmu takkan ada iradah. Orang tak ada ilmu takkan ada iradah. Yang ada iradah hanya orang ada ilmu. Lagi. Dan takkan adalah ilmu, melainkan mestilah orang yang berilmu ni sabit pada dia hayat. Tenapi hayat, nyawa apa, tak hidup. Nak ada apa? Hidup tak ada. Hidup tak ada, mana mau ada ilmu, mana mau ada iradat, mana ada kudrat. Kalau ada hayat sekalipun, ada ilmu sekalipun, ada iradah, tapi tak ada daya upaya nak buat, tak boleh buat walaupun ada kehendak nak buat. Kan saya nak sebut empat ni, ternafi satu, ternafi semua. Ternafi ada alam. Sedangkan alam ni ada. Alam pula ada berubah. Semua ni mendalilkan Allah Ta'ala tentu kuasa, tentu kehendak, tentu ada ilmu, tentu hayat. Empat ni rangkum sekali. Cara berfikir. Dan kita pun contoh, kita sedang dalam keadaan ada orang yang mengurus unit media dalam keadaan kecemasan sikit. Tak disangka. Memang banyak benda yang berlaku tak sangka kat kita kan. Siapa ada nak ganti, ambil balik. Boleh ganti. Siapa? Ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tak ada apa. Tak ada iradah. Ada. Aku nak ambil alih, ada. Siapa? Boleh. Pasal apa? Buat terbukti tak ada ilmu. Boleh. Tak semua buat. Pasal apa? Boleh pula. Pasal ada ilmu. Cik Allah boleh? Cik Allah memang ada. Saya pun tanya Cik Allah tu. Cik Allah boleh ganti tu? Boleh ganti tu. Mengolah tu. Kerti kot. Tak kerti? Tengok je lah. Hidup lah. Hidup lah. Hidup. Tak hidup tak marilah. Kan betul lah cara sekuens berfikir semua tu dalil. Jadi alam ni ada mendalilkan Allah tentu dia hidup, tentu dia ada ilmu, tentu dia ada iradah, tentu dengan iradah dia sabit hayat dia, ilmu dia, iradah dia buat kita ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la kudrat illallah, la iradat illallah, la ilmu illallah, la hayat illallah. Itulah dalil baharu alam. Jadi adanya alam ni mendalilkan pencipta alam. Bab tu lah yang kita kena banyak zikir, banyak fikir, baru nak boleh dalam hati hadir. Dan bab ni lah saya sering duk sebut, saya ngaji pun selalu kena hentam hak ni lah. Apa dia? Kita tak gunakan akal kita ni untuk zikir dan fikir ke Allah Ta'ala. Itu masalah ni. Satu jalan menyelesaikan keluar daripada kemelut ni tak ada lain, zikir dan fikir. Ilmu berfikir dah ada, alhamdulillah. Satu. Kalau tak kita usahakan dan mujahadah untuk zikir dan hati hadir, tak maunya dapat untuk boleh faham dan sedar dan boleh realize, boleh perasan untuk Allah. Tak maunya.
maunya. Satu nak dapat dia pun, satu nak belajar, satu hal. Kerana dah belajar pun masih belum terpelajar. Memang cabaran kita untuk boleh mengenal Allah Ta'ala ni dalam seluruh kita punya kerja, aktiviti, pembelajaran, paling susah sekali ni. Paling susah. Siapa paling susah? Nak mujahadah susah. Satu saya pernah sebut, tak adalah matlamat besar kita hidup datang ke bumi ni sejak Nabi Adam dulu sampailah ke kita, ke kiamat esok. Melainkan benda besar sekali urusan kita apa dia? Iman dengan Allah Ta'ala. Satu, Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul untuk iman, bukan untuk lain. Bukan hantar Nabi Rasul untuk wiring, untuk memburu, untuk memanah ke, untuk apa, cari galian, ada pertukangan kayu, ada boleh buat emas, buat perhiasan. Tak, Nabi Rasul untuk iman dengan Allah Ta'ala. Iman dengan Allah Ta'ala, yang tu paling susah. Dan bila paling susah, jangan tak tahu, perlu ada jurulatih tak? Perlu ada ilmu tak? Perlu mujahadah tak? Banyak mana mujahadah dia? Oh, sikit lah soalan-soalan macam tu kan. Baik, antara kita bicara asal dalil lah. Jadi makhluk ni dalil ke Allah Ta'ala. Yang bahasa-bahasa ulama'-ulama' kita buat, apa dia? Makhluk dan Allah berpisah tiada. Yang tu ungkapan saya lah. Guru memang ada sebut cara dia kan, tapi saya suka bahasa tu. Makhluk dan Allah berpisah tiada. Ada makhluk, tentu ada yang ada khalik makhluk. Antara makhluk tu siapa? Jangan tak sedar diri sudah lah. Antara makhluk tu aku ada macam mana? Allah bagi ada aku. Nisbah dia mengada dengan kudrat. Dia yang tentukan aku jadi macam ni laki. Lepas tu umur macam ni, lahir macam ni, isteri macam ni, anak macam ni. Saya bagi contoh ke saya lah kan. Mengaji macam ni, belajar macam ni, faham macam ni, tak faham macam ni, bodoh macam ni, kedekat macam ni, lemah ni, yang ni. Apa satu-satu ketentuan dekat kita. Ada hidup pula zaman ni, tempat tinggal kat sini. Semua sifat yang ada pada kita tu, Allah yang tentukan dekat kita, dia yang jadikan dekat kita. Wajib kita kenal apa yang ada pada kita ni, tiada lain melainkan semua datang dari dia. Kalau contoh tambah kita tidur dalaman kita kan, jantung besar mana, darah jenis apa, DNA macam mana, ingatan terus mana, memang bukan daripada kita sama sekali. Bahkan pasti wajib yakin dan semua adalah daripada Allah hakiki kan? Hakiki. Baik, itu dalil baharu alam. Boleh faham? Sikit lagi kalau sebut kaedah penakulan akal. Pasal memang prinsip nak buat sesuatu dia akan bermula daripada ilmu. Daripada sabit ada zat, dan zat tu mesti hayat. Bila dah hayat pun mesti ada ilmu, dah ada ilmu ada iradah, ada kudrat, baru makhluk boleh jadi. Ni sekuens berfikir. Boleh, betul saya cakap. Kalau kita tak sebut ke dalam konteks Allah dengan makhluk pun, kita kalau kata kita nak buat, katalah contoh bahasa mudah, saya sebut ni, nak urus tu media, rakam, suara, gambar, nak hubung line internet, contohlah kan. Mesti sebelum apa nak buat, hayat lah dulu. Hayat lah dulu. Tak hidup nak buat ke mana? Tu jasad terbujur di pembaringan, nak boleh buat apa? Kalau hidup sekali pun, jasad ada, hidup, ilmu ada, iradat ada, kedekat pula tak ada. Kaki bengkok je sudah. Sorry lah saya sebut-sebut yang tu contoh kita lah. Jatuh sakit urat tu. Itu saya jatuh. Kalau 2-3 kali saya
Saya boleh bayangkan macam mana dia punya rasa sakit tu. Majun ni. Tu bagi saya bagi sahabat Majun. Majun ni sabab ubat. Okey. Jadi macam mana boleh makan majun tu? Tak boleh makan lain ke? Bukan injek COVID boleh disihat. Ini. Bagus. Alhamdulillah. Tu ada ilmu tu. Bila ada ilmu, ada iradah, kedekat tu ada, jumpa pula majunnya. Pula tu dengan dicoba, dapat pula hasilnya kan. Itu ikhtiar kita. Tauhid kita macam mana? La ilaha illallah. Tak la kudrat illallah, la iradat illallah, la ilmu illallah, la hayat illallah. Betul kita buat ni, apa dia? Ni sebab yang bagi jadi semua Allah. Kita ni mendalilkan Allah. Makhluk dan Allah berpisah tiada. Kita pun masih makhluk, majun pun makhluk. Makhluk lah selain pada Allah Ta'ala, makhluk, semua makhluk berhajat pada Allah. Sistem Allah Ta'ala buat, ada istilah sabab musabab, ada cause effect. Cause pun makhluk, kita pun makhluk, effect daripada cause tu pun makhluk. Effector hakiki Allah, creator hakiki Allah. Saja ke sana sikit. Memang nak ke sana lah kita ni. Cuma kita lah ni, kita bukan nak sabitkan zat, kita nak sabitkan sifat yang sabit di zat. Sifat apa kita cerita ni? Iradah. Jadi sabit zat Allah sudah ada. Itu mesti sabit kudrat Allah sudah ada. Ni dah dia buat, tentulah ni sebab sekuens berfikir takkan boleh jadi sesuatu walaupun ada kuasa, melainkan dengan kuasa yang ada tu tentulah sebelum buat tentu ada iradat dulu. Mesti macam tu. Satu, sebelum ada iradat pun mesti ada ilmu dulu. Ada ilmu dulu. Setelah lampu padam, terbakar, ada perasaan nak naik ganti tak? Kalau kita ada ilmu pun hidup, ilmu ada, kehendak ada, aku tak boleh tengok lampu ni tak menyala. Tapi apa saya cerita yang tak ada lagi ni? Hidup, ilmu ada nak tukar, kehendak ada, tapi kedengar tak ada. Aku gayat naik tinggi-tinggi. Satu staging pun dah ketau kaki lah. Duk pegang tiang ni. Tambah 2, tambah 3, tambah pula lantai pijak nampak di bawah pula macam mana. Hayat ada, ilmu ada, iradat ada, kederat ada, gayat tu pun tak jadi walaupun ada kederat. Yang makhluk Allah Ta'ala buat kita ni macam mana? Sempurna kudrat, sempurna iradat, sempurna ilmu, sempurna hayat. Pasal apa? Allah ilah. Kita makhluk. Jadi nak sebut itulah kaedah-kaedah ta'akul, gunakan akal. Akal ni ulama dah ajar kat kita. Inilah contoh-contoh akal yang diajar oleh ulama tutup guru kita. Macam mana daripada makhluk ni, alam ni yang berubah ni, kita pun boleh tengok perubahan yang ada pada kita. Tak adalah mengubah dia, melainkan Allah nama menunjukkan sebut Allah tu, faham sekali dengan sebut Allah tu. Nama Allah tu nama Allah, tentu nama sabit, musamma Allah, zat Allah sabit, zat tentu sabit, sifat Allah atau sifat khas kita duk bicara ni, kudrat, iradat. Sebelum kudrat sabit siapa? Ni kita ni mendalilkan kudrat Allah, kita ni mendalilkan iradat Allah, kita ni mendalilkan ilmu Allah, kita ni mendalilkan hayat Allah, kita ni mendalilkan sabit zat Allah. Ini makhluk dan Allah berpisah tiada. Jadi kita kena tu yang belajar ni, saya ajar tu contoh berfikir, kaedah ta'akul, kaedah berfikir.
betul perjalanan ni, walaupun kita katalah tak cerdik mana, mula-mula macam ni, bab macam ni apa dia? Hafal dulu. Tulis, catat apa. Pasal kita kadang-kadang tak biasa berfikir dengan ke arah tu. Keupayaan kita untuk capai apa sepatutnya kena fikir, dia tak ada. Bila tak ada, dia tak boleh buat. Dan benda ni bukan buat-buat. Dia memang kena faham sungguh. Siapa faham sungguh, insya-Allah memang boleh faham apa saya sebut ni satu. Dan maksud kita apa? Iman dengan Allah Ta'ala. Inilah kefiat dan cara nak beriman dengan Allah Ta'ala, supaya kita boleh yakin Allah, sabit zat Allah, sabit sifat Allah. Antara sifat orang salah tu, kita mendalilkan kudrat Allah, kita mendalilkan iradah Allah. Lalu saya sebut kesusunan. Lagipun kita ada, takkanlah yang mengadakan kita tak ada. Takkanlah pula yang mengadakan kita, kalau kita pun hidup, takkan yang menghidupkan kita mati. Kita pun ada kehendak nak buat begitu begini, takkan yang membuat kita dia tak ada kehendak menentu begini. Bahkan memang semua berlaku dengan ketentuan dia. Kalau kat kita apa ada kedekat, takkanlah yang mengadakan kita tak ada kedekat. Bahkan hanya dialah yang hakiki memiliki kudrat kedekat, yang dia boleh buat semua makhluk. Semua makhluk ni di bawah pengurusan dan pentadbiran dia. La ilaha illallah. Baik, sekali lalulah hukum akal nak mensabitkan ada iradah menggunakan metodologi berfikir dia makhluk mendalilkan Allah. So makhluk mazhar Allah Ta'ala. Mazhar dia bertempat di satu medium untuk tengok makhluk, ingat Allah. Kena buah pepatah tu pula. Satu lagi. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat burger, ingat apa? Ingat hot burger. Belum kenal lagi, orang tak kenal lagi hot burger. Ingat burger, ingat hot burger. Sekarang ni masih popular, ingat burger, ingat. Siapa boleh faham apa saya cakap ni? Ingat burger, ingat Ramli burger. Jangan ingat burger, ingat Saudi. Tak mau. Saudi pun ada lagi, burger Saudi ada lagi. Tak. Cina ni oi. Nama Saudi. Cahaya Nur Alif. Khalid Paro. Tak faham surah. Ingat burger, ingat Ramli. Ingat mi segera. Saya ajar berfikir ni. Jangan tak faham tau. Ingat mi segera. Ingat Adabi. Janganlah Maggi. Tapi Maggi juga menang. Maksud apa? Dah lama lah kan. Ingat Koko, ingat tak faham. Koko Crunch. Budak-budak tu. Ingat Koko, ingat Milo. Mana? Kalau ingat Milo, tak payah itu. Ingat Koko, ingat Milo. Sebut sabun, ingat Fab. Sebut sabun masuk. Sebut sabun mandi, ingat lap. Cukup popular lah tu. Sebut basuh pinggan, ingat basuh pinggan, takkan pakai Fab. Sunlight. Glow. Saya nak sebut contoh berfikir kan. Ingat basuh, ingatlah glow, ingatlah sunlight, ingatlah Axion. Satu masa dulu zaman saya Axion popular. Zaman saya duduk pondok, mula-mula kenal sabun beku untuk basuh pinggan ni Axion lah. Axion. Ingat pondok, ingat patih. Sekarang kena tukar pula. Ingat pondok, ingat bangku batu. Okey. Contohlah saya ajar apa ni? Ingat makhluk, ingat Allah. Sebenarnya lagi senang. Pasal apa? Waktu jenuh mikir. Ingat minyak masak,
Ingat saji. Jangan ingat biji sawit, itu kelin. Ingat sos, terfikir sos. Mudim, contohlah kan. Ingat bihun, sufi. Ni semua makan produk kelin dengan Cina ke apa? Tak boleh nak jawab tu. Ingat serbuk, ingat kari, ingat adabi, cap o. Kita elan sikit kan, elan sikit. Boleh. Ingat COVID, vaksin, kepala otak hang. Ini kepala otak vaksin semua ni. Ingat COVID, apa tu saudak, madu. Ingat COVID, ingat Allah. Hantu pun susah kena spesifik dia, betul kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Apa? Ingat makhluk, ingat Allah. Soal. Gaduh. Soal. Atas sebut zat Allah yang bernama Allah. Atas sebut sifat. Apa? Faham dia, ada kedekat, boleh berlari, boleh berjalan, boleh bangun, boleh baring. Boleh membaca, boleh buat perbuatan. Ingat makhluk, ingat Allah. Allah bagi kuah kat aku. Ada harta, ada duit, ada anak, ada isteri, ni ada milik. Ingat milik, ingat Allah. Allah lah malikus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lagi apa? Nak sebut, kita pun ada pandai masak, pandai mengajar, pandai mengaji, pandai ni, pandai bertukang, pandai ni, pandai ni, pandai ni. Ingat makhluk, ingat Allah. Betul? Allah lah ilmu kita, la ilma lana illa ma 'allamtana. Cuma ke depan sikit lah. Depan sikit. Ada kehendak nak macam ni, nak projek macam ni, nak macam ni, macam ni, macam ni. Faham ada iradah? Apa dia? Allah yang bagi ilham kat kita, bagi kehendak kat kita, nak taat pada dia. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la iradah illallah. Itu tajuk kita. La iradah. Bahkan bukan iradah saja, sebut Allah ni sepatutnya semua apa yang sepatutnya sabit pada Allah Ta'ala hadir bila sebut Allah. Baru kita akan rasa takzim pada Allah Ta'ala. Ni kita belajar kudrat dia siapa? Yang ni nak belajar spesifik satu. Dan macam mana nak faham sifat tu. Dan sifat tentu sabit di zat. Dan sedikit contoh saya sebut tu, macam mana keedah dan kefiat, zikir dan fikir. Sebut ingat Allah. Ni tu kan yang atas kita sebut baharu alam ni, ingat makhluk, ingat Allah. Tu yang saya pergi macam-macam tu. Ingat mi segera, ingat Maggi. Ingat mi segera, ingat adabi. Ingat mi segera, ingat saji. Saji pun ada. Jangan ingat mi segera, ingat cintan. Cintan tu kan, ada mi cintan kan. Ingat mi segera, ingat lagi apa? Mami. Ingat mami. Ingat roh, ingat jasad. Ingat jasad, ingat roh. Ingat roh, ingat jasad. Ingat jasad, ingat roh. Paling besar ingat makhluk, ingat Allah. Dan sedar ingat Allah, ingat makhluk. Aku ni makhluk, Allah yang jadikan aku. Itulah tauhid. Allah jadikan aku dengan kudrat dia. Allah jadikan, tentukan aku dengan iradat dia. Allah, dia mengetahui hal aku dengan ilmu dia. Dia hidup dengan hayat dia. Itu istilah. Tahu dengan ilmu, hidup dengan hayat. Pasal istilah bila sebut Allah, tentu sabit zat Allah, sifat Allah. Itu cara berfikir. Ta'akulan. Terkira ta'akul tu istilah dia lah. Itulah maksud dalil bagi ada iradah pada Allah Ta'ala tu baharu alam. Jadi baharu ambil balik bahasa lah, hudusul alam. Makna baharu tu apa? Berubah-ubahnya alam. Bila berubah mendalikan kudrat, kudrat mendalikan iradat, iradat mendalikan ilmu, ilmu mendalikan hayat. Semua empat-empat ni mendalilkan kamalat Allah Ta'ala. Dan semua ni sifat Allah
Dan semua sifat mendalilkan sabit zat Allah. Allah nama dia, salah satu daripada nama dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir dan fikir dengan hati hadir. Yang ni kita belajar macam mana untuk hadirkan hati dan perasaan. Belajar untuk bagaimana untuk boleh kenal Allah Ta'ala dengan kaedah penakkulan. Walaupun kita hanya tengok semua makhluk ciptaan Tuhan, tak ada satu pun kita akan ada keupayaan melihat Tuhan. Ada bab kita dah belajar yang boleh melihat Allah dengan mata kepala. Allah Ta'ala bagi keistimewaan hanya pada dia atas muka bumi ini, masa dalam keadaan jaga, seorang je yang dah boleh melihat zat Allah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain tak boleh. Walaupun tak boleh lihat dengan mata kepala, tapi kena lihat dengan kepala. Maksudnya kena lihat dengan akal dan fikiran. Kena suluh dengan istilah dalil penakkulan akal, yang semua makhluk mendalilkan khaliq makhluk. Cuma dalil sudut mana? Itu yang ulama ajar kita. Apa yang sudut mana kita nak tengok, khas kita duduk bicara ni, kudrat, iradat, ikut tertib, betul lah. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Atas prinsip zat. Bila sabit Allah, apa yang sabit ke Allah? Maksudnya sabit zat Allah. Zat dia kidam, zat dia baqa. Zat dia mestilah satu-satunya zat yang boleh jadi ilah. Lepas tu, bila satu-satunya dia lah zat ilah, bila sebut ilah, tentu dia qaim bi nafsih, dia tak hajat pada sesuatu makhluk. Itu cara berfikir dia. Zikir dan fikir. Nah, lagi latih kuat, lagi dapat cepat. Sejauh mana latihan kita buat, sejauh tu kita akan dapat hasil. Ini pun petua bahasa-bahasa tutup betul tu dia sebut. Sejauh mana kita latih, sejauh itulah kita akan dapat hasil. Dia bagi contohnya, kita menulis, itulah kita selalu tulis Rumi, tulis Jawi ya. Lawa tak? Lawa tak? Buat alif aja pun jenuh nak betul. Saya ingat ini, saya ingat sini, saya ingat sini. Macam mana nak gelok? Latih 10 kali cukup. Tulis huruf Sod. Lawa tak tulis Sod? Antara kaedah apa? Latih. Dan nak latih mesti ada ilmu, dah ada sebaiknya ada juru latih. Kita ada ajar ni khot, misalnya khot nasakh, macam ni kaedah ni. Kaedah nak kira dia apa? Pegang pen macam ni. Belajar pula pen mata lebar tu. Ni buat titik. Belajar buat titik dulu. Saya bagi contoh ni, saya belajar macam tu. Satu saya sebut tu. Titik atas. Nak tarik alif berapa titik? Dengan mata yang ada tu. Baik. Untuk tarik bar lah. Berapa panjang rumah bar? Tengok berapa titik. Nak belajar skill tu. Mula-mula tulis memang tergagap-gagap, terbodoh-bodoh. Dah terror kan. Nak tulis tak elok tak boleh lah. Pasal terlalu banyak latihan. Saya tulis, kalau nisbah belajar khot, buku tulis saya 4 buku habis. Saya simpan sampai lah ni. Nak tengok kena bayar kat saya. Saya tengok muzium khazanah saya. Saya minta RM50 satu buku sudah. Macam mana saya belajar menulis khot. Apa nak saya nak sebut ni? Latihan. Tentu kalau kita tulis, bila tulisan kita elok, boleh tak tulis tak elok? Boleh tak? Faham saya tanya soalan apa? Boleh tak tulis tak elok? Nak tulis tak elok tak boleh lah. Pasal itulah tulisan kita. Tapi kalau tulisan kita tak elok, nak bagi elok senang tak? Kena latih tu. Baik tulisan biasa, baik tulisan sambung. Saya dulu masa sekolah rendah belajar tulisan sambung. Dia ada belajar memang ada satu subjek tulisan. Apa? Belajar cursive writing. Betul ya? A. A besar, A kecil. Boleh? A besar, A kecil. Darjah satu lain. Darjah satu A bodoh tu kan, macam tu.
Ikut titik tu. Go titik. Mula-mula nak kena ikut titik, tak ada titik tak kerti nak tulis. Lepas tu mula-mula kan tak, mula tu tunjuk A garis, lepas tu A titik, ikut titik. Lepas tu tak ada titik dah, sendiri kau andaikan titik yang kau buat tu. Sekarang macam mana? Tak perlu titik-titik tak ada titik pun boleh tulis. Pasal apa? Saya nak ajar apa dia? Latihan. Jadi kita punya kaedah ni macam mana nak ingat Tuhan? Latihan apa? Zikir satu, fikir. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak zikir dan fikir? Zikir pun tak ada, fikir pun tak ada. Apa pasal? Ilmu. Itulah kena ngaji ilmu dulu. Nak fikir pun tak boleh, tak tahu cara dan kaifiat berfikir, silap salah fikir. Okay. Jadi khas atas kita sebut ni baharu alam, maksudnya ingat makhluk, ingat Allah. Ingat kedrat makhluk, kalau nak guna bahasa tu ingat kedrat Allah. Ingat iradat makhluk, ingat iradat Allah. Iradat Allah, kudrat Allah mutlak. Iradat makhluk, kudrat makhluk muqayyad, qaid. Apa muqayyadnya? Allah beri kita baru kita boleh ada. Allah memang sedia sifat tu ada oleh dia. Disiplin dah belajar. Ini saya bagi contoh kaedah-kaedah untuk jadi terpelajar aja. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hidayah kita semua supaya betul cara menggunakan akal fikiran kita untuk zikir dan fikir kepada Allah. Itu baharu alam, dalil. Mudah-mudahan kita faham tu. Dan sebenarnya mengaji ni, tuan-tuan saya tak tahu, belajar ni bila faham macam mana? Best, seronok. Tambah ada benda yang kalau saya bagi contoh penaklukan akal ni, saya dulu sebelum saya bererti bab-bab ni memang tak kerti apa, tapi bila ada guru suluh kita cara berfikir ni macam mana? Sedap pun rupanya. Tengok diri kita, sedar diri kita, ingat Allah. Itu yang ilmu tu kena ada. Dan dengan ilmu tu, kefahaman kita yang ada memudahkan kita untuk boleh mengingat dia, insya-Allah. Jadi macam mana pun mujahadah pula. Nyambi yang saya sebut tu. Baik. Ni dalil akal. Dalil akal. Senang tak dalil akal? Akal dah ada kat kita tak? Walaupun tak pergi ngaji tinggi mana mesti ada akal tak sekarang? Kalau tak ada akal gila lah. Satu siapa ada akal baru tak boleh mengaji. Jangan pergi buat lah benda-benda hilangkan akal, berdosa besar tu, khianat namanya. Baik, itu dalil akal. Kita beralih pada dalil nakal lah. Nak siapa boleh telan? Nanti saya nak tanya nanti mana senang, dalil akal ke dalil nakal? Tujuan saya nak sebut tu lah. Tengok boleh faham. Firman Allah Ta'ala, fa'adul lima yurid. Ayat ni dalil apa? Dalil iradah. Fokus nak tengok dalil iradah. Tak mana? Tak mana yang menunjukkan iradah? Tak mana? Kehendak. Tak ada pun perkataan kehendak tu. Yuridu. Fa'alul lima yuridu. Tak yuridu. Allah Ta'ala terjemah dia amat berbuat bagi barang yang ia kehendak. Kehendak tu lah. Jadi tengok tahu tak? Tan yuridu. Macam mana daripada yuridu boleh faham iradah? Jawab. Yuridu ni daripada fi'il madhi dia, sulasi mujarrad, bunyi dia macam mana? Rada. Macam mana boleh jadi yuridu? Kalau rada, jangan pakai berada sulasi. Selalunya banyak pakai wazan af'ala. Arada. Asalnya aryada asalnya. Tak faham sudah, dengar je. Ini aqama asalnya qama asalnya qawama. Ini arada asalnya roda asalnya royada. Bila ya berbaris sebelumnya fathah, tukar roda tukarkan dia.
Ni wazan af'ala. Masuk asalnya arada. Orang tak baca gitu. Baca arada. Arada. Qama, aqama. Ada bab panjang-panjang lah sebut. Saya bagi contoh. Kaedah nak faham nas. Kaedah nak faham nas. Lepas tu kataan yuridu tu, bila yuridu ni fi'il mudhari'. Lepas tu fi'il mudhari' tentulah atas kata bicara bab keterangan tentulah sabit fi'il madhi. Fi'il madhi. Dan bila fi'il arada yuridu, fi'il tu nak menunjukkan ada 3 di dalam. 1 di dalam zat, 2 di dalam fa'il, ketiga di dalam hay'ah, di dalam fi'il. Fi'il tu dia ada 3. Bahkan kalau pandang jauh dia ada 4 di dalam. Tak boleh faham tu dengar saya sebut. Dengar lah. Saya nak sebut dengar tu. Saya sebut dengar. Apa dia? Contoh kalau kita sebut fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu tu dia ada di dalam apa? Dia ada pertama di dalam bila kata contoh fi'il yaktubu, contoh pasal ni yuridu yaktubu. Bila yaktubu mesti ada katib. Mesti ada. Tentulah sabit diri orang yang yaktubu. Kataba yakdu, kataban fahuwa, kitabatan fahuwa katibun. Nampak? Katib. Yaktubu mesti ada katib. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila yaktubu tentulah ada fa'il yang katib tu. Jadi sebut katib dah dia tu. Bila yaktubu tentu ada zat yang jadi katib. Jadi ada di dalam zat, dan bila dia katib tentulah sebut kitabah pada dia atau masdar. Bila katib maksudnya bersama menunjukkan zat dia, bersama dengan katib tu menunjukkan sifat dia, boleh ada kitabah. Mana kitabah tu? Bila yaktubu tentu sabit pada masdar, dia mushtaq minhu. Kalau kataba yaktubu katban, kitabatan fahuwa katib. Contohlah saya sebut katib. Atau kita sebut ni arada yuridu iradatan fahuwa muridun, murida. Yang ni kita nak tengok mana? Arada yuridu yuradu, arada yuridu arada yuridu, dia dah tu lah yuridu. Bila arada yuridu tentu sabit iradah fahuwa muridun. Soal faham tak? Faham? Mana susah faham? Saya cerita dalil nakli ke dalil akli ni? Mana senang faham? Satu ulama ajar dalil akal. Pasal dalil akal bukan gaduh alat banyak-banyak macam saya sebut tu. Fi'il masdar, apa yang solusi mujarrad. Senang. Kalau senang bagus lah. Tapi dia orang tak belajar dalil akli macam tu. Dia orang belajar dalil akli tak berakai pun. Dalil akli, dalil nakli bukan dalil pun, belajar terjemah aja macam Wahabi tu. Wahabi bukan belajar dalil nakli sebenarnya, dia belajar terjemah aja, faham terjemah zahir je, satu jadi Wahabi. Kalau faham betul-betul dengan kaedah-kaedah istinbat, nak faham benda-benda yang nakli ni, nakal ni, Quran hadis ni, tak jadi Wahabi memang jadi ahli sunnah wal jamaah hakiki. Masalah dia bila faham Wahabi bodoh. Bodoh. Pasal apa bodoh? Dia tak faham maksud yang dikenaki tu. Jadi asal kita bicara fa'alul lima yurid, yang menunjukkan di dalam iradah mai mana? Yuridu. Macam mana yuridu boleh menunjukkan ada iradah? Yuridu mesti ada iradah lah. Pasal yuridu dia menunjukkan zaman. Itu yang saya tertinggal tak habis ni. Dia menunjukkan ada zat fa'il yuridu. Kalau tak ada depan siapa yuridu, fa'il dia mesti domain mustatir, takdiru huwa. Bila yuridu tentulah sabit madar dan sifat dia mesti ada iradah. Bila yuridu menunjukkan zaman.
Pasal apa? Fi'il. Dan bila fi'il pula mudhari', dia menunjukkan ada zaman hal wa istiqbal. Hal wa istiqbal. Jadi saya nak sebut apa? Yuridu tu ada di dalam zat, ada di dalam sifat, dan ada di dalam zaman. Mana di dalam zat dia? Yuridu tentu ada sabit fa'il, siapa buat, menghendak. Contoh yuridu kan. Atau kata di dalam wasfi tentu sabit masdar, mesti sabit iradah. Iradah. Atau zaman yuridu, mestilah la ni di yurid akan datang ni akan yurid, menunjukkan ada makna zaman. Nak sebut contoh di dalam nak faham tu belajar di dalam bahasa Arab itu. Pada Allah bila dia yuridu, memang sah untuk kata dia ada makna zaman, menunjukkan ada fa'il. Mula tu menunjukkan sebut kitabah pada dia, iradah pada dia. Itu yang dalil Allah ada iradah ialah fa'alul lima yurida. Tengok tak mana? Tang yuridu. Tuh. Sekali lagi tanya, mana senang? Kaedah dalil akal saya sebut tadi, ingat makhluk, ingat Allah. Senang kan? Dengan ingat yuridu, ingat iradah. Mana senang? Dengar. Kalau mengaji dua-dua senang. Dua-dua senang. Tak mengaji dua-dua bodoh. Dah mengaji pun bodoh lagi. Itu satu hal. Itu satu hal. Oh, aku je lah apa dia. Ya Allah, lemahnya aku. Astagfirullah. Istighfar lah banyak. Lepaskan kita daripada bonggol bodoh tu. Bodoh tu macam bonggol lah. Tarah dia habis-habis. Bodoh tu. Macam mana nak pandai? Ngaji. Nak ngaji kat mana? Nak pondok lah. Nak pondok lah. Sekolah kebangsaan tak ajar macam saya ajar ni. Kebanyakan masjid pun kebanyakan tak ajar benda macam kita baca ni. Kebanyakan masjid ceramah ya. Pelajaran sirah, fiqh sirah, apa erti saya mengenal Islam, tafsir al-ihsan, tafsir hadis fitnah akhir zaman. Belajar tu ya. Belajar asas-asas Islam, akidah dan sains. Wow, tajuk hebat tu. Tapi tengok bengap, kenal Tuhan tak kenal. Aja saya sebut itu sikit. Jadi mesti duduk lubuk tempat mengaji macam tu lah, baru nak boleh jumpa apa saya sebut ni, macam mana nak memahamkan kaedah di dalam nas. Jadi dua-dua tu ada kaedah dia nak memaham macam mana dia boleh jadi dalil. Jadi contoh saya kali lalu kita bicara fa'alu lima yurid, tak mana? Yuridu. Yuridu. Apa tu? Allahumma salli alaihi wasallam. Bila yuridu tentu sabit iradah. Itulah asal bicara kita. Dalil nakli. Baik. Terjemah pakailah. Allah itu amat berbuat bagi barang yang ia berkehendak. Allah. Yang tu sekali lalu saya sebut tu di dalam apa? Di dalam yuridu. Bila yuridu, siapa yang ada yuridu ni, yang ada sifat yuridu ni, dia ialah fa'alul lima yurida. Dia bukan saja iradah, tapi dia fa'alul lima yurid. Dia boleh ada kehendak untuk nak buat apa saja atas nama mungkinat, jaizat, pasti layak dan sebolehnya Allah pasti akan boleh buat pada makhluk. Mesti. Itu yang fa'al. Itu satu hal. Fa'al, kita ada jumpa itu wazan Rahman. Fa'lan, fa'al. Yang ni memang dipanggil auzan mubalaghah, menunjukkan bersangatan buat. Bersangatan buat. Fa'alun, menunjukkan banyak buat perbuatan. Yang tu satu hal. Saya nak cerita apa tu? Di dalam nas. Jadi mana senang? Ialah nas nakli ke akli? Apa? Akli pun susah juga rupanya, bengap, tak faham. Lagi dia keluar dia ingat apa? Ingat mi segera, ingat Maggi. Yang tu dia ingat. Dia faham.
Ustaz tu ingat sebut kari, ingat cap O, tak bisa dengar XYZ. Ada gambar mata, ada macam-macam yang bukan daripada produk Muslim. Oh, yang sebut produk Muslim satu pun tak tahu. Itu satu hal. Apa saya nak sebut ialah kaedah penakulan tu lah. Kan, susun satu. Betul cara dia mengikut tutur guru ulama kita ajar, betul semua. InsyaAllah. Terus sekali lalu dalil nakli. InsyaAllah sambung kita. Yang ke-9, ilmu. Bab ilmu pula. Ada soal? Itu mudah, Allah mudahkan kita untuk faham dalil akli nakli ni. Mudah ni panjangkan umur kita untuk ada sempat kita belajar khasnya kaedah nakli. Saya faham kaedah nakli, disiplin dia besar. Kaedah akli pun disiplin dia besar. Dia ada persempadanan berfikir dan ta'akul. Allah. Tak ada, tangguh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaitika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.